Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Khairul Binti Azman, memegang nombor matrik B1710433. Jadi hari ini saya nak bentangkan tentang apa itu bab, pengenalan bab. Pengenalan bab seperti yang sedia kita maklum, berdasarkan dia punya kata dasar, kata asal dia. B adalah stand for visual, A stand for audio, R stand for reading dan K stand for kinesthetic. Sebenarnya dekat Malaysia telah ditubuhkan di sekolah dengan teori pembelajaran bab ni, gaya pembelajaran bab. Jadi kita hari ini saya nak cerita dekat awak semua, korang semua, apa itu bab. Bab ni adalah kita nak tahu apa gaya pembelajaran kita sebenarnya. So, jadi model Ward Nia Fleming ni adalah salah satu perwakilan yang paling popular. Jadi pada tahun 1987, Fleming ni telah mereka satu inventory untuk membantu pelajar dan orang lain untuk mempelajari dengan lebih lanjut mengenai gaya pembelajaran masing-masing. Itu tujuan Fleming wujudkan pada tahun 1987. Kita beralih kepada slide seterusnya. Okey, yang ni ada saya terangkan pada awal-awal tadi, iaitu V stand for visual. Visual ni kita belajar daripada melihat. Akan ada orang yang belajar melihat. Contohnya dia akan lihat gambar raja, apa-apa saja yang lihat gambar. Bila dia tengok, dia akan ingat. Contohnya bila tengok, okey ini bentuk apa? Oh, ini bentuk love. Okey, ini warna apa? Ini warna purple. Jadi daripada situ dia akan ingat. Baiklah, seterusnya. Okey, yang kedua adalah A. A stand for audio. Audio ni akan ada orang yang belajar daripada mendengar. Dia akan dengar, contohnya waktu dalam kelas, dalam kuliah, dia akan record audio waktu lecturer mengajar. Dan balik di sama study, dia akan dengar balik apa yang dia record tu. Or ada setentu, macam saya sendiri, saya akan mendengar melalui belajar melalui mendengar. Salah satunya contohnya, saya akan dengar muzik ataupun sebagainya. Ataupun kadang bila saya nak ingat sesuatu formula tu, saya akan buat lagu sendiri. Macam tu. So dia akan dengar muzik, dia akan dengar. Bila lecturer cakap pun, dia boleh faham, dia boleh dapat. Dia tak perlu nak tengok nota ataupun sebagainya. So itu orang yang belajar melalui audio. Kita beralih ke yang ketiga seterusnya, iaitu R. R stand for reading. Reading ni orang yang gaya pembelajaran dia adalah melalui dia membaca. Dia membaca, dia menulis. Contohnya, okey, dia akan baca buku teks, buku nota ataupun sebagainya, apa-apa sajalah membaca. And then dia akan catat, buat senarai ataupun dia akan tulis nota. Apa-apa saja, dia akan berkaitan dengan reading. Terus dengan orang tu ada yang dia tak boleh dia dengar je, dia kena catat tangan, dia kena tulis. Ada setengah tu dia tak boleh dengar, dia tak boleh nak tengok gambar je, dia kena membaca. Ini adalah jenis gaya pembelajaran reading. So yang ketiga, kita beralih kepada yang terakhir, iaitu kinesthetic. Okey, untuk maklumat semua, kinesthetic ni adalah gaya belajar yang memerlukan pergerakan. Dia memerlukan pergerakan, and then dia memerlukan sometimes tu kita memerlukan eksperimen, and then sometimes tu kita memerlukan aktiviti tangan, iaitu hands on. Okey, ini saya nak share sikit lah. Kebanyakan daripada kanak-kanak yang menerima pendidikan awal, dia akan menggunakan Montessori hands-on, yang mana tangan lah. So itu lebih mudah untuk dia dapat. Memang akan ada orang yang tak boleh duduk diam, dia kena banyak melakukan pergerakan. Dan macam kita juga, kalau korang kat sekolah korang ambil sains tulen, korang mesti akan ada subjek bio or chemical, kimia, dan korang kena buat eksperimen, right? Macam kita pun, kita akan turunkan di lapangan, kita buat eksperimen. Macam tu. So dia memerlukan pergerakan untuk dia dapat belajar mudah. Kita beralih kepada slide yang seterusnya. Okay, saya ada nak tanya soalan lah. So saya nak korang bayangkan, korang nak belajar aktiviti fizikal yang baru. Contoh yang macam saya tulis tu lah, belajar naik basikal ke, ataupun belajar sesuatu tarian yang baru, gaya yang terbaru. Tak kisahlah zapin ke, cangkung ke, semua ke apa ke.
So korang cuba tengok, korang dekat list yang 4 saya bagi tu, 4 list yang saya bagi tu, korang jenis yang mana salah satu. Nanti korang beritahu. Nanti saya akan terangkan dekat WhatsApp korang jenis gaya pembelajaran yang mana, okey? So korang baca, ini korang beritahu korang jenis pembelajaran yang mana dekat nombor 1 sampai nombor 4 tu, okey? Saja daripada saya serahkan video ni disambung oleh kawan saya seterusnya. Terima kasih. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Konsep dan matlamat ujian VAK. Konsep dan matlamat ujian VAK ni adalah konsep yang popular dalam psikologi dan pendidikan dan bertujuan untuk mengenal pasti bagaimana orang belajar dengan cara yang lebih baik. Model gaya pembelajaran VAK ni dia menunjukkan bahawa terdapat 4 jenis pelajar utama. Keempat jenis utama itu adalah pelajar visual, pembelajaran auditori, membaca dan pelajar kinestetik. Okey. Gaya pembelajaran VAK. Terdapat banyak cara untuk mengkategorikan gaya pembelajaran VAK termasuk model Kolb dan gaya pembelajaran Jongja. Model VAK Neil Fleming adalah salah satu daripada perwakilan yang paling popular pada tahun 1987. Fleming telah membangunkan inventory yang direka untuk membantu pelajar dan orang lain mempelajari lebih lanjut mengenai pilihan pembelajaran masing-masing. Dalam model Fleming yang sering disebut sebagai gaya pembelajaran VAK, pelajar telah dikenal pasti sama ada mereka mempunyai keutamaan untuk pembelajaran visual iaitu gambar, filem, gambar rajah, pembelajaran auditory itu dengan cara mendengar muzik atau pembincangan ataupun dalam kuliah, membaca dan menulis. Menulis tu macam membuat senarai ataupun membaca buku, teks ataupun mengenai nota lah. Atau pembelajaran kinetik. Kinetik ni macam pergerakan fizikal. Fizikal macam sebagai contoh eksperimen ataupun aktiviti tangan ataupun pergerakan bersukan, ibarat macam tu. Jenis-jenis pelajar utama. Pelajar visual. Pelajar visual pertama, pelajar visual belajar dengan baik dengan melihat. Visual ni kita tengok dari segi macam TV ataupun video apa-apa yang memaparkan secara grafik seperti carta, gambar rajah, ilustrasi, pemberian dan video. Alat pembelajaran yang berguna untuk pelajar visual semua. Orang yang memilih jenis pembelajaran ini lebih suka melihat maklumat yang dikemukakan secara visual dan bukannya dalam bentuk tulisan. Aural learners, pendidikan aura ataupun pendengaran. Pendengaran iaitu bermaksud macam kita belajar dengan baik melalui pendengaran maklumat. Mereka ni cenderung mendapat banyak kuliah dan pandai mengingati perkara yang mereka tidak tahu. Sebagai contoh, kita pergi kuliah atau kelas setiap hari dengan cara mendengar, lebih banyak mendengar. Dia lebih fokus pada mendengar. Okey. Ketiga, membaca dan menulis. Membaca dan menulis, pelajar lebih suka mengambil maklumat yang dipaparkan sebagai kata-kata. Sebagai contoh, lecturer ada bagi ayat-ayat satu atau apa-apa, pelajar tu catat segala sebagai bahan pembelajaran yang terutamanya berasaskan teks sangat sesuai untuk pelajar ni. Pelajar kinestetik ni pula, pelajar kinestetik ni jenis belajar dengan baik dengan menyentuh dan melakukan. Pengalaman hands on adalah penting untuk pelajar kinestetik. Macam pelajar kinestetik ni dia seperti budak ni kita sebagai budak ni dia tak boleh belajar dengan cara mendengar, membaca. Dia lebih kepada fizikal. Macam contohnya kalau buat sesi kaunseling, dia lebih suka melakukan sesi daripada belajar mendengar sahaja macam mana sesi kaunseling macam dia tak dapat tangkap. Kalau sesi kaunseling dia lebih suka macam bersemuka cara contoh macam mana sesi kaunseling itu berjalan. Okay, kelebihan dan kelemahan ujian VAK. Kelebihannya, ia dapat mengingati secara detail dan teliti. Kelebihan dia. Dan kelemahan dia, menghadapi kesukaran untuk belajar jika ramai orang dan dalam cuaca yang kurang baik. Okay. Kelebihan dia dapat mengingati wajah seseorang tapi sering lupa akan nama orang tersebut. Kelemahannya, tanpa gambar atau grafik, seseorang susah untuk memahami dengan jelas. Kalau kelebihan untuk memvisualisasikan gambar atau diagram dalam pemikiran pada saat menghafal dan memahami satu informasi. Kelebihan dia. Kalau kelemahan dia pula, menghadapi masalah untuk mengingati sesuatu jika membaca tanpa menggunakan suara. Kelebihan untuk menghafal nama, dapat menghafal nama orang dengan lebih cepat.
Bagi untuk membaca ni, kalau kelemahan dia suka untuk duduk diam dalam waktu yang lama. Kelemahan bagi untuk ni pergerakan. Okey, itu saja. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Akilah Hanani binti Sabri. Nombor metrik D173 10376. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang penerangan soal borang selidik. Borang soal selidik merupakan satu set soalan atau item yang berbentuk tulisan. Ia merupakan salah satu bentuk alat ujian untuk mengumpul maklumat. Dalam borang selidik tersebut mengandungi skala sangat bersetuju, natural, sangat tidak bersetuju dan tidak bersetuju. Tujuan soal selidik ini dijalankan untuk mengenal pasti atau mengkaji seseorang yang menjawab kertas soal selidik tersebut. Soal selidik yang biasa digunakan terbahagi kepada dua, iaitu dalam bentuk terbuka dan lagi satu berbentuk tertutup. Soal selidik yang berbentuk tertutup ialah seperti soal jawapan itu seperti dalam jawapan yang pendek sahaja seperti ya ataupun tidak. Butiran jenis ini biasanya sesuai untuk yang nak maklumat yang tertentu sahaja. Sebagai contoh, boleh jawab dengan dalam masa yang pendek, jawab dengan mudah dan atau menjawab dalam objektif sahaja. Seterusnya, butiran secara terbuka pula berkehendak jawapan yang bebas daripada responden. Okey, seterusnya self-directed search. Self-directed search terbahagi kepada 5. Yang pertama, artistik, kedua, realistik, ketiga, social, keempat, enterprising, kelima, conventional. Okey, sekarang saya ingin menghuraikan tentang yang pertama, realistik. Okey, realistik ni daripada segi minat dia, kegiatan yang melibatkan manipulasi objek, alat-alat mesin, binatang secara jelas dan bersistem. Okey, orang yang realistik ni sifat dia pemalu dan jenis tidak bersosial, tekun atau tidak suka membabitkan diri. Okey, seterusnya kecakapan untuk orang yang bersifat realistik ni, dia boleh buat pertanian, kerja tangan, elektronik, macam itulah. Okey, kelemahan dia kurang bersosial, dia tak reti bersosial, pendidikan atau intelek. Okey, yang seterusnya investigatif. Dari segi minat, dia suka kajian secara pemerhatian, dan sifat mereka ni lebih kepada berhati-hati, kompleks, berasa ingin tahu, jenis yang seseorang yang berdikari, and intelektual, pasif dan rasional. Okey, kecekapan diorang dalam bidang sains, matematik. Kelemahan diorang ni memujuk. Okey, pekerjaan untuk orang yang investigatif, pekerjaan diorang ahli kaji cuaca, ahli biologi, penyunting jurnal, ahli kaji bumi, pembantu penyelidik. Okey, seterusnya kita pergi kepada artistik. Artistik ni orang yang minat dalam kegiatan-kegiatan bebas, tak bersistem yang menyebabkan bahan
fizikal, bahasa atau manusia untuk mencipta bentuk-bentuk dan hasil seni. Okey, sifat orang artistik ni jenis dia orang tidak ikut perintah, tidak praktikal dan berdikari, tulen dan terbuka. Kecekapan bagi orang yang artistik ni dia orang lebih kepada seni, lakonan, lukis, drama, penulisan. Okey, kelemahan dia orang mekanikal atau perniagaan. Pekerjaan dia orang macam penyair, penulis bebas, pelukis, macam tu. Okey, seterusnya sosial. Manipulasi, minat seseorang yang manipulasi orang lain dengan tujuan menolong, menyembuh, memberi pandangan, berlatih atau mengembangkan idea. Okey, sifat diorang ni jenis ramah, suka membantu orang, bijak, bersosial dan diorang yang saling memahami antara satu sama lain. Okey, kelemahan diorang kelemahan diorang hubungan kemanusiaan. Okey, kelemahan diorang pekerjaan yang sesuai untuk sosial, pendakwa, kaunselor, pensyarah, kecekapan tangan dan mekanikal. Seterusnya enterprising. Minat diorang manipulasi orang lain untuk mencapai matlamat, organisasi, kepentingan, ekonomi atau diri. Okey, kecekapan diorang boleh memimpin hubungan antara individu dan memicu. Sifat mereka suka meneroka, bercita-cita tinggi, selain itu suka menguasai. Okey, kelemahan diorang kecekapan dalam bidang sains. Okey, pekerjaan yang sesuai untuk diorang macam penerbit TV, spekulator, jurujual, pegawai eksekutif. Okey, akhir sekali konvensional. Minat diorang daripada segi kegiatan melibatkan data secara bersistem. Okey, sifat diorang ni teliti, suka ikut perintah, teratur, patuh, tekun. Kecekapan diorang dalam pengiraan, pekeranian, tu kecekapan diorang lah. Okey, diorang ni kelemahan diorang pula seni. Diorang lemah bab seni pula. Okey, pekerjaan yang sesuai dengan diorang ni pengawal gaji, pegawai bank, accountant, pemeriksa kira-kira. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Soal selidik ini diubah sesuai dari inventory pembelajaran di sekolah. Ya, yang dilaksanakan di kebanyakan sekolah yang kita tahulah, iaitu inventory gaya pembelajaran yang biasa lah. Ini pun lebih kurang sama saja. Nilai kebolehpercayaan yang diperoleh dari kajian tersebut ialah 0.8185. Inventory asal ini mengandungi 57 item yang jadi soalan yang mengemukakan 5 gaya pembelajaran, iaitu gaya mendalam, permukaan, dorongan, terancang dan gigit usaha dan telah diubah sesuai oleh penyelidik mengikut kesesuaian pergitaran kajian. Untuk kajian ini, penyelidik hanya menggunakan 47 soalan sahaja. Hanya 4 gaya pembelajaran dimasukkan dari gaya dorongan telah diadaptasi untuk mengukur motivasi dalaman dan juga motivasi luaran. Penyelidik memilih alat kajian ini berdasarkan penggunaannya yang meluas dan telah diguna pakai untuk penyelidik luar dalam negara. Penyelidik luar dan dalam negara. Alat kajian ini juga sesuai dengan keadaan yang dialami di sekolah dan di politeknik. Ianya boleh digunakan untuk mengenal pasti gaya pembelajaran pelajar bagi sesuatu mata pelajaran, terutama mata pelajaran matematik kejuruteraan dalam kes ini, iaitu ini menguji mengenai mata pelajaran matematik kejuruteraan.
Kesemua item-item soal selidik ini yang dikemukakan akan mendapat jawapan akan dapat menjawab persoalan dalam kajian ini. Bagi item yang dikemukakan, responden perlu memberi maklum balas berdasarkan skala yang telah disediakan. Skala tersebut merujuk pada maklum balas persetujuan responden terhadap item yang telah dikemukakan. Okey, yang seterusnya, kesahan kandungan merujuk kepada kesesuaian dan sejauh mana data yang dikutip itu bermakna dan berguna. Kepercayaan pula adalah berkaitan dengan ketekalan dan darjah konsisten terhadap sesuatu ujian. Dalam kajian ni, seramai 10 pelajar akan dipilih dan mereka merupakan sampel awal kajian. Kepercayaan soalan selidik akan diuji menggunakan Alpha Crabash yang menggunakan perisian SPSS V18.0. Kesahan bermaksud setakat mana satu instrumen itu dilaksanakan fungsi seperti yang sepatutnya. Okey, sekian itu daripada saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Holy Grail.